Mendi. Start Mendi. Tak jadi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwaltal arda bi nurika syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumina fid darain amin. Wa ba'du, fa hazihi risalatun
في فن التوحيد جمعتها من عدة كتب معتبرة أخذت من رياضها فواكه شحية ومن حياضها جواهر مفتخرة. Kemudian dari itu, maka ini risalah pada ilmu tauhid. Kita sambung kitab Faridatul Faraid dengan katanya Syekh Ahmad Ibn Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kemudian dari itu, yakni kemudian daripada itu, wa ba'du, asalnya wa ba'du ni panjang, mahman yakun min syai'in ba'du, tu asal dia. Lalu tu ulama dia hazaf yang panjang tadi, tinggal amma ba'du. Lalu tu dihazaf lagi amma ba'du tadi tu, jadi pula wa ba'du. Maka waw dengan makna amma. Lalu tu eloknya, maknanya kita tulis di sana adapun kemudian dari itu. Kerana apa? Faham pada kata waw sebelum daripada ba'du tu ada waw, maka waw tersebut bukan dengan makna dan tu, tapi dengan makna adapun, amma. Wa ba'du, yakni adapun kemudian daripada itu. Kemudian daripada mana? Kemudian daripada dulu, lepas daripada, maknanya setelah mana pengarang kita Syekh Ahmad memulakan kitab ini dengan katanya Bismillahirrahmanirrahim. Selepas daripada pengarang kitab kita ni memuji-muji Allah dengan menyatakan alhamdulillah dan selawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dulu tu. Kemudian daripada tu, kemudian daripada ucapan basmalah, hamdalah, selawat dan salam. Basmalah ialah nama bagi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hamdalah ialah nama bagi ucapan alhamdulillah. Selawatlah. Ataupun kalau kita kata hauqalah. Hauqalah ialah satu nama daripada ucapan yang kita sebutnya la haula wala quwwata illa billah. Itu hauqalah nama dia. Adapun yang kita minta berlindung daripada Allah, daripada segala syaitan, yang tu nama dia ta'awuz. Itu nama-nama dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu nama ta'awuz, nama dia. Ini pun sama. Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Hamdalah, alhamdulillah. Selawatlah. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada ucapan basmalah, hamdalah, selawat dan salam tu, yang telah kita bicara sebelum ni tu, maka ini, yakni maka bermula ini, apa ini tu? Ini tu ialah segala lafaz-lafaz yang hadir di dalam zihin musannif tu ini tu kena kepada segala lafaz-lafaz yang ada dalam pemikiran musannif ni. Tak mula lagi ni, baru letak kolam baru nak tulis ni. Kalau nisbah dulu tulislah. Kalau sekarang maknanya maka ini nisbah kita sekarang duduk nak tarik ni, nak cetak ni.
nak tulis dalam komputer ni. Maknanya nak tarik ni. Apa nak kita nak tarik ni? Segala lafaz-lafaz yang ada dalam pemikiran musannif pada kita ni ialah risalah. Ialah sebuah risalah. Risalah apa? Pada ilmu tauhid, yakni pada menyatakan ilmu tauhid. Hazah mudhaf dia panggil. Maka ini, yakni maka bermula ini segala lafaz-lafaz yang ada dalam pemikiran pengarang kita Syekh Ahmad tu ialah satu risalah. Dia nak buat satu risalah. Tapi satu risalah tu hak dia nak buat yang ada dalam pemikiran dia yang lagi akan ni ialah pada nak menyatakan ilmu tauhid. Nak cerita, nak bahas, nak menghuraikan berkaitan dengan satu ilmu. Ilmu mana? Ilmu tauhid. Nak cerita berkaitan dengan ilmu tauhid kitab dia ni. Apa ilmu tauhid? Ilmu nak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu panggil ilmu tauhid. Kerana apa dipanggilkan ilmu yang kita nak belajar ni nama dia ilmu tauhid? Kerana salah satu daripada perbicaraan yang lagi akan kita bicaranya iaitulah sifat wahdaniyah. Maka ambil daripada situ buat satu nama. Nama dia ilmu tauhid. Kerana di antara alasan dinamakan ilmu ni ilmu tauhid kerana Nabi SAW telah masyhur kepada kita, maknanya mengajak, menyeru segala umat dia supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Rasulullah, Allah tu satu. Nama dia lalu tu dinamakan ilmu ni ilmu tauhid. Nama dia. Lalu tu kita ni yang belajar ilmu tauhid, maknanya manakala kita habis mempelajari ilmu ni, nama kita tadi tu orang muwahhid. Kita pula orang yang mempelajari ilmu tauhid ni, ilmu nak bicara keesaan Allah. Allah tu satu. Orang yang belajar ilmu ni nama dia muwahhid. Apa? Orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita tu orang muwahhid, orang yang mengesahkan Allah, tidak syirik kepada Allah, maka orang tersebut selamat di akhirat nanti. Maknanya kita selamat ni ada dua lagi. Ada kalanya kita selamat tadi dengan maknanya manakala kita mati kelak terus ke syurga bi ghairi hisab. Terus masuk ke dalam syurga dengan tanpa hisab lagi. Ada kalanya juga kita manakala mati dibangkitkan pula, lalu tu manakala kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita dihisab dulu. Manakala dihisab, tengok-tengok, rupa-rupanya kita banyak melakukan kesalahan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita orang muwahhid, kita tak syirik pada Allah, kita akidah kita betul, lagi akan sekalipun dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita banyak dosa, ditimbang tadi berat balik kejahatan, akhir-akhir kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka selamat tadi tu ada dua. Ada kalanya selamat manakala kita orang yang muwahhid masuk syurga terus. Ada kalanya kita dihisab, tengok-tengok berlaku di atas keadilan Allah Ta'ala, kita maknanya masuk ke dalam neraka dulu. Oleh kerana banyaknya kejahatan kita lakukan atas dunia, barulah akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, oleh kerana kita tu banyak kejahatan, maknanya ditimbangkan di akhirat kelak. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini selalu kita dengar ayat ni. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun bagi mereka-mereka yang ringan timbangan dia balik kebajikan, bila balik kebajikan di akhirat kelak, manakala dineracakan, dihisapkan amalan dia, tiba-tiba balik kebajikan dia ringan.
Reti di kita manakala ringan sebelah kebajikan bermakna belah kejahatan dia berat. Apa? Retilah di kita orang tersebut tadi tu banyak buat salah di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebajikan, banyak kejahatan dia dibandingkan dengan kebajikan dia ringan. Akhir maknanya kejahatan dia lebih berat. Maka fa ummuhu hawiyah, kata Allah. Orang ni orang yang ringan kebajikan dia, berat kejahatan dia, kena kembali kepada ibu dia. Fa ummuhu hawiyah, ibu dia tu ialah hawiyah. Allah Ta'ala ibaratkan dengan ibu dia tu hawiyah. Ibu siapa? Ibu yang orang-orang yang ringan kebajikan. Seperti kita kata, kita ni ada ibu kita ni seorang anak. Walaupun kita bekerja jauh sekalipun, ibu kita tu kita tak tinggal dia. Walaupun kita duduk Kuala Lumpur, ibu kita di Kelantan, tapi hati kita senantiasa ingat pada ibu kita. Kita hello kepada dia. Ataupun hari raya kita akan kembali kelik kepada dia. Ini pun sama. Bagi orang yang ringan kebaikan, jahat dia banyak, ibu dia ni dia kena kembali kepada hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah itu hawiyah? Lalu tu katanya Allah Subhanahu wa taala, narun hamiyah, iaitulah satu neraka api yang nama dia hamiyah. Dia kena masuk ke dalam tu. Bagi orang maknanya yang berat kejahatan dibandingkan kebaikan dia. Berat jahat, kena kembali kepada neraka dulu. Akhir-akhir walaupun dia kembali pada neraka, oleh kerana dia tu orang muwahhid, maka dia akan kembali masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini besar kepada kita, maknanya biar kita faham ilmu tauhid ni ilmu besar. Ilmu yang sangat besar yang mesti kita pelajari dia. Ataupun nama lainnya ilmu tauhid ni ilmu akidah ataupun ilmu usuluddin. Ilmu ni ada dua. Agama ni ada dua. Ada usul, ada furu'. Adapun ilmu akidah, ilmu usul. Apa usul? Umbi bagi agama. Kalau nisbah pokok ke akar tu usul dia. Menempati seolah-olahnya ilmu usul tu di akar tu. Maka retilah di kita, manakala akar dengan pokok, dengan buah-buah, mana mulia? Mulia akar tu. Kalaulah tidak sabit dengan akal, dengan bukan akal, akar. Kalau tak sabit dengan umbi tadi tu, tak molek, maka takkan jadi buah tadi. Takkan tumbuh pokok dan sebagainya. Bermakna kena akar tu comel, umbi tu comel, barulah akan keluarnya buah-buah dan sebagainya. Maka kita maknanya di kita pun sama, ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu yang paling utama yang disebutkan oleh para ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah kita kena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan maknanya ilmu lain tak perlu belajar, tidak. Tapi dalam banyak-banyak ilmu, ilmu usuluddin, ilmu akidah ni wajib kita belajar, maknanya didahulukan daripada yang lain-lain, daripada ilmu-ilmu. Bukan dengan makna kena belajar ilmu akidah dulu, tidak, sama-sama belajarlah. Tapi dalam banyak-banyak ilmu yang fardu ain, dialah yang terlebih elok. Dialah yang paling mulianya. Min asyrafil ilmi, semulia-mulia ilmu. Kerana apa? Kerana ilmu akidah nak bicaranya berkaitan dengan sifat-sifat bagi zat Tuhan kita yang maha mulia. Maka zat Tuhan kita yang maha mulia, maka ilmu ni nak cara kepada dia, maka ilmu ni pun turut mulia juga. Ini ilmu akidah nama dia, ilmu tauhid. Maka ini segala lafaz-lafaz yang hadir dalam pemikiran musannif ni ialah satu risalah yang nak bicaranya ilmu tauhid.
Aku himpun akan dia akan ini risalah. Aku himpun akan dia akan ini risalah. Itu pun maknanya kena takdir lagi lah. Bukan himpun risalah. Kalau bomel tu ialah rujuk pada ini risalah. Tapi adakah himpun risalah? Risalah ni kita belajar dah dulu. Maknanya kertas. Kalaulah himpun kertas, tak ada payah ambil stapler mah kaci. Himpun kertas dia panggil. Ambil 2-3 helai kertas, himpun. Itu risalah panggil. Himpun risalah, himpun kertas. Adakah di sini muradnya dikehendaki dengan himpun risalah? Tidak. Muradnya himpun, aku himpun, yakni aku himpun segala masalah di dalam ini risalah. Itu makna dia gitu. Aku himpun akan dia akan ini risalah, yakni aku himpun akan dia akan masalah di dalam ini risalah. Aku himpun, kata musannif, daripada beberapa kitab, yakni ambil daripada beberapa kitab. Dia panggil min lil ma'khuz, dia panggil. Tu min lil ma'khuz, daripada tu min asalnya daripada Arabnya min. Jadi min apa? Min lil ma'khuz. Min ni ada banyak. Ada min lil bayan, ada min lil ibtida, macam-macam. Mi goreng ada, mi apa lagi, mi Maggi ada. Ni min lil ma'khuz. Apa dia? Ambil daripada. Aku himpun akan dia akan ini risalah. Himpun, ambil daripada beberapa kitab yang diiktibarkan. Dia himpun masalah di dalam risalah Faridatul Faraid ni. Dia ambil daripada beberapa kitab yang diiktibarkan. Dia ambil daripada beberapa buah kitab yang dibuat kira oleh ulama-ulama. Dia ambil daripada kitab tu. Ambil semua ke? Tidak, ambil setengah-setengah. Kalau ambil semua jadi tebal. Kerana ambil daripada kitab-kitab yang diiktibarkan oleh ulama, ambil semua. Jadi tebal kitab Faridah. Dah ambil setengah-setengah saja. Aku ambil, katanya pengarang kita, aku ambil segala kebun bagi beberapa kitab. Ambil apa? Akan buah-buahan yang diinginkan. Tu payah belaka tu cakapan dia tu. Ambil daripada segala kebun bagi beberapa kitab. Kita balik dia sebagaimana hok dulu hok atas ni. Maknanya kalam tashbih, kita balik dia mudah faham. Dengan maknanya beberapa kitab, aku ambil daripada beberapa kitab yang diserupakan dengan segala kebun. Baru faham. Dia ambil kitab Faridah ni, dia rujuk mana? Ambil daripada beberapa buah kitab yang diiktibarkan oleh ulama. Ambil pula tu maknanya ambil daripada kitab-kitab yang diserupakan dengan kebun. Kitab tu serupa dengan kebun. Serupa pada pihak mana dengan kebun kitab ni? Serupa pada pihak banyak jenis. Tu wajah syabah dia. Jalan serupa. Maknanya kebun dengan kitab ni pada pihak banyak jenis. Kerana manakala sebut kebun, dusun, umpamanya dusun durian. Umpamanya dusun durian, kebun durian. Manakala kebun durian dia luah. Manakala luah banyak jenis. Ada durian musangking, ada durian daun, ada durian D24 dan sebagainya. Banyak jenis buah. Ini pun serupa. Ambil daripada kitab Usuluddin lah. Tapi kitab akidah, kitab Usuluddin ni banyak jenis dia rujuk. Nak boleh kau jadi kepada kitab Faridah ni. Ambil daripada kitab yang banyak jenis. Ambil apa daripada kitab yang diserupakan dengan kebun tu? Ambil akan buah-buahan, kinayah daripada masalah-masalah. Ambil masalah-masalah lah.
yang diinginkan. Ambil daripada masalah-masalah yang diinginkan daripada kitab-kitab yang diserupakan dengan kebun tadi. Walaupun kitab tu banyak jenis, tapi ambil masalah-masalah hok dia nak lah, hok dia ingin. Dan daripada beberapa lautnya, laut bagi beberapa kitab. Ni ataf pada kata hok dulu, maknanya dan aku ambil dan aku himpun akan dia akan ini risalah, aku himpun ambil daripada beberapa lautnya, laut bagi beberapa kitab. Aku ambil apa daripada laut kitab tu? Akan beberapa permata yang megah-megah. Ambil permata yang megah-megah. Ni pun sama, balik juga dengan maknanya kitab yang diserupakan dengan laut. Pada pihak mana serupanya? Pada pihak dalam tebal. Kalau kita tengok laut, tak panggil laut kalau air tersebut hanya setakat betis, dia panggil longkang begitu. Tak panggil laut kalau air tak dalam mana, dia panggil sungai. Laut-laut ni dia dalam. Dalam tak dalam, dalilnya tengok kapal terbang MH tu. Hilang tak jumpa. Tergelarkan dalam laut tadi tu, tak temu cari. Tu dalilnya laut tadi. Ni pun sama. Kitab ni dia ambil ni nak jadi ke kitab Faridah ni, ambil daripada kitab yang serupa dengan laut pada pihak tebal. Ayat ni kitab tebal-tebal ambil ni. Ambil tu adakah semua? Tidak. Ambil akan beberapa permata yang megah. Ayat ni masalah-masalah elok-elok saja. Kalau nisbah laut, di dalam laut ada mutiara, ada permata dan sebagainya, maka orang akan menyelam ambil dalam laut tadi tu permata-permata untuk dijual. Begitu jugalah kitab-kitab yang dalam-dalam, yang tebal-tebal, ambil masalah-masalah hak elok-elok yang molek-molek. Lalu tu kata dia faja'at bihamdillahi ta'ala aqidata haqqin saniyatal lam'ani saniyatal mintiqadi wa qa'idata rushdin taskunu baital imani u'izuha bihi ta'ala min syaitani lintiqadi. Maka datang ia ini risalah. Manakala dia ambil rujuk daripada kitab-kitab yang dikatakan seperti kebun, dikatakan seperti laut, setelah mana dia himpun daripada kitab-kitab tu, maka datang, yakni maka jadilah ia ini risalah Faridatul Faraid ni jadi dengan kepujian Allah Ta'ala, yakni dengan Allah Ta'ala beri taufik hidayah lah. Jadi apa? Akan akidah yang sebenar. Jadi akan satu akidah yang betul kitab dia ni. Lagi pula yang elok cahayanya, cahaya bagi akidah. Yang masalahnya di dalam kitab ni elok-elok, yang mengandungkan, yakni yang mengandungkan di dalam kitab akidah dia ni i'tiqad ahli sunnah, yakni ahli sunnah wal jamaah. Ada dalam kitab yang dinamakan kitab Faridah ni, terkandung di dalam dia merangkumi akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah dan ketetapan penunjuk yang diam pada hati orang mukmin. Apa dia? Yakni yang ketetapan penunjuk, yakni penunjuk yang tetap. Itu maksud penunjuk yang tetap, yang diam, yang yakin pada hati orang mukmin. Kitab dia ni maknanya, manakala kita lihat kitab ni, kita buat belajar kitab dia, kita talaki kitab dia, setelah mana kita faham isi-isi kandungan yang termaktub di dalam kitab dia, kita belajar sungguh-sungguh, kita faham dia, lalu dia boleh menjadikan penunjuk yang tetap hati kita, takkan berpapah hati dah. Takkan jadi dah akidah kita tadi, betul ke akidah aku ni? Betul ke akidah aku ni? Manakala kita belajar kitab dia ni, hati kita takkan berpapah dah. Apa yang dia bagi tahu kepada kita ni betul belaka dah.
Maknanya kita belajar kitab dia, hati kita akan yakin, hati kita diam, hati kita takkan berpapa hati dah. Adakah betul ataupun tidak akidah kita ni? Dah. Manakala kita belajar di dalam kitab Faridah ni. Kerana ambil daripada kitab-kitab yang besar-besar, lalu tu dia ambil masalah-masalah yang bernilai, yang molek-molek daripada kitab besar-besar yang dalam-dalam, lalu tu dia masukkan di dalam kitab Faridatul Faraid ni. Ini satu pengenalan kepada kita lah berkaitan dengan kitab Faridah ni. Aku himpun, aku lindungkan dia kan ini risalah. Aku minta perlindungan, maknanya pengarang kita ni minta perlindungan dengan dia, dengan ini risalah ni, minta lindung dengan Allah Ta'ala. Dia minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kitab dia, kitab Faridah ni, lindung daripada apa? Minta Allah Ta'ala jaga daripada apa? Daripada iktirad, daripada komen, daripada komplain, daripada bakangan, daripada tik. Tu iktirad. Pengarang kita minta Allah Ta'ala jaga, lindungkan kitab Faridah ni daripada iktirad, daripada komen, daripada komplain. Tapi komplain mana? Iktirad mana? Iktirad yang diserupakan dengan syaitan. Iktirad tu, iktirad hak serupa dengan setan tu. Pengarang kita maknanya minta Allah Ta'ala jaga daripada komen seperti itu. Komen yang diserupakan seperti dengan syaitan. Bila kata komen yang sama dengan syaitan, mana wajah syabah dia nya? Apa maksud maknanya komen yang diserupakan dengan syaitan? Kerana syaitan dia tidak akan maknanya komen, bahkan iktirad bagi orang-orang yang duduk di atas jalanan yang betul. Dia tak akan komen. Seperti kita nak mari maknanya nak pergi di disco umpamanya. Nak pergi tempat-tempat maksiat. Syaitan adakah dia komen benda tu? Tak komen. Gi. Tapi kalaulah kita nak datang ke tempat yang molek, ke masjid, nak mari belajar umpamanya, teka tu siap. Ramah syaitan datang kepada kita, mari bakar, tak yogi dah. Tak sedap tu. Hari ni baru mukadimah kata dia. Tu mari dah tu. Tu iktirad yang diserupakan dengan syaitan. Kita nak tujunya tempat molek ni, masjid ni, majlis ilmu ni. Dia mari syaitan tadi. Tu syaitan dia akan komen, dia akan komplain benda betul. Dia takkan komen benda salah. Iktirad tu yang pengarang kita ni maknanya minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksudnya? Mafhumnya kita reti di sini, maknanya kitab Faridah ni kitab betul dah. Sekira ada lagi orang nak komen kitab Faridah ni, orang tu syaitan maknanya. Dia komen betul, benda betul. Mana boleh komen benda betul? Mana kalau kita komen benda betul, dia akan jadi renyuk. Kita tu tak betul maknanya. Contoh, kita komen, kata kita rosak umpamanya, kena langgar ke, kepek ke, remuk kata kita, remik apa bahasa sini, remuk dah maknanya. Lalu tu, mana kalau remuk kata kita, kita kena pergi ketuk dia, nak baiki balik ni. Gilah hantar di kedai. Kedai pun ketuk jadi molek balik. Buat balik kereta kita, orang tepi rumah kita pun tengok, comel keretamu. Hari tu nampak macam kena tepuh kat orang. Aku pergi betul dah, aku pergi baiki dah, aku pergi ketuk body dah maknanya. Aku nak pergi kata nak buat comel serupamu. Kereta dia elok, dia pun gigi renyok kereta dia. Gigi suruh ketuk. Orang tu ketuk, acuhlah kereta tadi. Ni pun sama. Benda betul dah kita gitik lagi benda betul. Jadi salah kita tu salah maknanya. Tak boleh. Tu maknanya iktirad yang diserupakan dengan syaitan. Pengarang kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada orang tek kitab dia ni. Maknanya juga kita faham juga di sana, iktirad yang benar tak apa. Yang tak bolehnya iktirad yang diserupakan dengan syaitan, yakni diminta perlindungan.
Adapun iktirad bakangan yang betul, yakni tak apa. Hak ni tak apa. Contoh macam mana iktirad yang betul? Ada iktirad yang betul. Umpamanya kita tengok orang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena iktirad dia. Kita kena bangkang dia. Kerana apa? Kerana dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena iktirad. Kita kena tegur dia. Kita kena kritik dia. Mari masjid tiba-tiba pakai spender. Tu tak itu gak kita kena kritik tu. Hei, tak boleh hei. Paha aurat tu. Tu. Mari di pakai seluar pendek umpamanya. Teka tu kita kena kritik dia. Kita kena iktiraf dia. Kerana apa? Kerana dia buat satu perkara yang melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ni viral kan? Dalam Facebook maknanya ada daripada kalangan umat kita sembahyang maknanya pakai seluar pendek. Ketika tu kita kena iktiraf tu. Kena betul dia. Kena bangkang dia, tak boleh begitu. Ni pakai seluar pendek ni tidak ke paha tu aurat umpamanya. Ketika tu kita kena iktiraf. Gitu. Maknanya iktiraf ada dua. Iktiraf yang betul tak apa. Adapun iktiraf yang diserupakan dengan syaitan, inilah yang diminta berlindungnya oleh syekh kita daripada iktiraf sedemikian. Itu muqaddimah dia. Asy'ariyatul mashrabi malayuwiyatul ma'rabi fataniyatul ibarati bayaniyatul isyarati. Yang dibangsakan, yakni yang dibangsakan ini kitab lah, kitab akidah ni dibangsa kepada Imam Abil Hasanil Asy'ari, mazhabnya mazhab bagi ini kitab akidah ni. Kitab akidah, kitab yang dia nak susun ni, kitab dia nak tulis ni, kitab ni dibangsakan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, mazhab dia, yakni jalanan dia. Jalanan kitab yang kita akan belajar di dalam kitab Faridah ni, jalanan dia mengikut jalanan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Siapa dia ni? Dia ni min ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana kata ulama, iza utliqa ahli sunnah wal jamaah al-muradu bihi mu'asyairah wal maturidiyah. Apabila diitlaqkan lafaz ahli sunnah wal jamaah, apabila disebutkan lafaz ahli sunnah wal jamaah, maka dikehendaki dengan imam pengikut-pengikut yang bermazhabkan dengan pandangan mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan pandangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua-dua ni ahli sunnah wal jamaah yang telah diperakui oleh para ulama seluruh dunia. Ni jalanan kita ni, jalanan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, jalanan dia. Kitab dia ni. Nama dia apa? Imam Abil Hasan Al-Asy'ari ni. Nama dia Ali, nama dia. Ali bin Ismail kalau tak silap. Bin Ishaq, keturunan Imam keturunan Abu Mansur Abu Musa Al-Asy'ari, iaitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal dia Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia maknanya asalnya Mu'tazilah. Dia Mu'tazilah selama 40 tahun. Manakala dia Mu'tazilah selama 40 tahun, akhir-akhirnya setelah mana 40 tahun duk bergelumang di dalam akidah yang tak betul, lalu tu setelah dia jadi ulama besar di dalam Mu'tazilah, kerana dia berguru salah seorangnya ialah bapa tiri dia, iaitulah suami kepada suami kepada ibunda dia, pak tirilah Al-Jubai ni, dia berguru dengan dia. Lalu tu Al-Jubai ni ialah ulama fahaman Mu'tazilah. Lalu tu dia dididik oleh Imam Al-Jubai tadilah, ulama Mu'tazilah tadi.
Setelah 40 tahun dia rasa pelik ni fahaman ni. Ada salah satu maknanya banyak percanggahan yang terdapat di dalam fahaman-fahaman i'tiqad daripada fahaman Mu'tazilah ni. Lalu tu dia pun menyendiri diri, maknanya kita panggil bertafakur. Lalu tu datanglah ilham daripada Allah, bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahawasanya fahaman dia yang sekarang dia duduk menganut ni fahaman yang salah. Selama 40 tahun. Lalu tu dia kelik kembali, dia maknanya naik di atas mimbar, dia mengaku kesalahan dia tadi. Dia umumkan kepada seluruh manusia, ayyuhan nas, hei segala manusia, man arafani faqad arafani wa man lam ya'rifni fa ana a'rifuhu bi nafsi. Hei saudara-saudaraku, dia naik atas mimbar. Manakala dia nak bertaubat ni, siapa-siapa yang telah mengenali aku, pasti dia akan kenal aku. Wa man lam ya'rifni, siapa-siapa yang tak kenal aku, fa ana a'rifu bi nafsi, aku nak memperkenalkan diri aku. Hari ni aku naik atas mimbar ni, aku sekian. Sebelum ni kita duduk beriktikad dengan sekian. Semua dia cerita. Manakala dia cerita begitu, hari ni aku berlepas daripada akidah tersebut, daripada fahaman tersebut yang salah di sisi. Lalu tu dia kata, aku melucukkan jumpa aku ni sebagaimana aku melucukkan akidah-akidah yang salah tadilah. Lalu tu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu dia tulis kitab-kitab rak balik Mu'tazilah tadi, jadilah kitab yang sampai kepada kita sekarang. Dia bukan berguru dengan Imam Al-Jubai saja, banyak lagi guru-guru dia, guru-guru yang ahli sunnah wal jamaahnya. Maknanya daripada guru-guru tadilah sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita duduk di jalanan tadi, jalanan Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. Lagi kepada Melayu bahasanya, bahasa ini risalat. Bahasa kita ni bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Mudahlah bagi kita nak belajarnya. Lagi kepada Fatani tuturan ini risalah, yakni lagi kepada Fatani tuturannya, yakni slangnya, loratnya. Bahasa Melayu dah, tapi bahasa Melayu banyak jenis lorat. Ada lorat Negeri Sembilan, ada lorat Selangor, Kuala Lumpur, ada lorat Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Ni lorat dia, lorat Fatani, kitab Faridah ni. Lagi kepada kenyataan isyaratnya, isyarat bagi ini risalah, yakni cara dia beritahu, cara dia memberi kenyataan di dalam kitab ni mudah-mudah saja, mudah kita faham insya-Allah. Tunazzalu, kita perhabis mukaddimah malam ni. Tunazzalu pun boleh baca. Tunazzilu baina nazairiha manzilatal insani minal aini, tufaddilu alaiha tafdilal ikyani alal lujaini. Ditempatkan dia kan ini risalah. Ditempat dengan maknanya dibandingkan, diadukan, diserupakan dia ini risalah ni. Kalau nak bandinglah, kalau nak adulah kitab Faridah ni antara segala umpama bagi ini risalah, umpama daripada ini risalah, apa dia umpama bagi ini risalah daripada beberapa risalah yang kecil lah. Kalau kita nak bandinglah, kata Syekh kita ni, Syekh Ahmad ni, dengan kitab-kitab yang lain yang ukuran dia sebesar kitab Faridah ni, dia kata bandingan dia pada tempat rupa yang di tengah mata. Apa tu? Pada tempat yang di tengah mata. Maknanya kata guru-guru,
Apabila kita belajar kitab ni, di antaranya kata guru, maksud bandingan pada tempat rupa yang di tengah mata kitab dia dengan kitab-kitab yang lain yang sebesar dengan kitab Faridah ni, dengan maknanya manakala kita reti kitab ni, kita faham dia, kita tengok betul-betul, kita tilik bersungguh-sungguh dengan mata kita yang tengah ni, yang mata putih hitam ni, manakala begitu, bila kita reti, kita faham dah kitab Faridah ni, lalu tu kitab-kitab yang lain, maknanya kita lihat dengan juri-juri mata saja. Sama je maknanya. Manakala kita faham betul-betul kitab ni, kitab lain pun maknanya kita boleh tengok gitu-gitu dah. Kerana sama je. Kita boleh faham dah kitab-kitab yang lain. Ni bandingan kitab dia ni. Ataupun kata setengah guru lagi, maknanya misal seperti kita buat pertandingan gubahan umpama. Manakala kita buat pertandingan gubahan, kita buat satu pertandingan, kita panggillah peserta ramai-ramai. Lalu tu kita bagi tahu kepada dia, kamu kena buat satu gubahan. Yang dapat tempat pertama akan diberikan 100,000 umpamanya. Lalu tu manakala buat pertandingan sebegitu, dia pun gubah, ada buat jadi KLCC. Beri buah betik umpamanya sebutir. Buat gubah. Buat jadi KLCC. Hak ni buat jadi rumah. Hak ni buat jadi mikrofon. Hak ni buat jadi telefon. Hak ni buat jadi gelas dan sebagainya. Letak di atas satu meja. Manakala letak di atas satu meja, ada satu orang pengadil, ada panel dia, ada penilai dia. Maka penilai ni tengok mana hak comel. Mata ketika tu duk tumpu mana? Tengah mata dia tu duk tumpu pada benda satu gubahan yang dibuat oleh seseorang yang paling comel. Ada pun hak lain-lain, tengok dengan juri-juri je. Tengok gitu-gitu sekali lah je. Kerana apa? Kerana duk tengok kepada, duk tumpu dengan tengah mata tadi tu pada satu gubahan yang paling comel. Kitab dia serupa tu, serupa bagaimana tadi, dengan maknanya kitab-kitab lain, tengok dengan juri-juri mata pun tak apa dah. Dengan bahawasanya manakala kita reti kitab Faridatul Faraid ni. Ni hebatnya kitab dia ni. Ni bukan panggil riak ni. Ni dia panggil mimba bitahaddus bin ni'mah. Nak menceritakan kepada kita, nak cerita nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pengarang kita ni. Bukan nak riak, tidak. Ataupun kata setengah ulama lagi, dia panggil mimba bitarghib, dalam bab untuk menggemarkan seseorang supaya belajar kitab dia ni. Supaya kita tu sama-sama bertalaki kitab dia ni. Lalu tu kerana itulah dia menganggapkan kitab dia ni maknanya lebih bernilai, hebat, nak dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Sebagai targhib, sebagai penggeram supaya kita tadi tu geram. Kerana ilmu yang kita nak bicara ni ilmu akidah. Kalaulah maknanya orang sakit umpamanya, orang sakit, lalu tu nak makan, tak lalu bagi pizza, tak lalu bagi apa lagi, bagi KFC, tak lalu sakit ni. Kalau sakit, datanglah anak dia, tengok 2 hari dah ayah tak makan. Bila begitu, dia mari kepada ayah dia, ayah makanlah bubur ni sikit je, lama dah tak makan ni. Ayah tahu tak, makanan yang saya bawa ni semata-mata nak bagi kepada ayah ni, saya menuntut ilmu sehingga PhD nah ayah. Tu nak gemar supaya ayah kita tadi tu makan nasi sikit ya, kerana ayah kita sakit lama dah tak makan. Lalu situ kita menggemarkan dia. Kita buat bubur ni, belajar lama ni, ambil PhD nah siapa. Pas IJ kita pula tu excellent 4.0. Belajar mana ni? Belajar di Jordan ni nak buat nasi ni kepada ayah ni semata-mata nak suruh ayah makan umpamanya. Tu. Lalu tu ayah dia mana kalau kita kata begitu tadi, dia pun telan dah sikit. Tu supaya menggemarkan ayah kita tadi. Ni pun sama. Dia cerita kitab-kitab dia ni ambil daripada kebun kita, ambil daripada kitab yang serupa dengan laut, tengok dengan tengah mata nah bandingan kitab dia dengan kitab-kitab yang lain. Ni semua mimba bitarghib supaya kita gemar untuk belajar kitab dia ni. Kerana kita usaha supaya orang makan tadi tu, kalaulah dia tak makan maknanya dia akan mati. Habislah, tak lapar dah lah.
Tapi orang yang lapar dalam rohani dia, tu lebih dahsyat lagi maknanya daripada lapar jasmani. Kalau lapar jasmani, lapar tadi bawa pada mati, habis hilang lapar. Tapi kalau lapar rohani, hingga ke akhirat tu, bawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, tak mati-mati. Apatah lagi sekiranya akidah dia tadi tu akidah yang tidak berbetulan dengan akidah yang sebenar ahli sunnah wal jamaah. Yang ni lagilah di akhirat kelak. Kerana itulah dia pun nak mentarikkan kepada kita supaya belajar kitab dia ni dengan memperlebih-lebihkan, dinamakan dengan mimba bitarghib. Ni bukan nak riak dan sebagainya, tidak. Dan dilebihkan dia kan ini risalah. Ini atas pada kata ditempatkan dia. Maknanya takdir kalam, kalaulah kita nak bandingkan ini risalah antara segala umpamanya, umpama bagi ini risalah daripada beberapa risalah yang kecil hak lain, dibandingkan dilebihkan dia kan ini risalah atas sekalian umpama kitab-kitab yang lain yang seolah-olahnya seperti kitab dia yang senipih kitab dia ni, seperti dilebihkan emas di atas perak. Ini semua mimba bitarghib. Seolah-olahnya kitab dia ni kitab emas, kitab orang lain, kitab yang sebesar kitab Faridah ni, maknanya seperti perak. Itu mimba bitarghib, nak gemakan kepada kita. Hariyatan bi an yuhrasa 'alaiha wa tukhdara fi suwaida'il fuadi, wa haqiqatan bi an turfa'a 'ala minassati tarjihi wal i'timadi. Sebenar, ayat ni patut benarlah. Manakala kita tahu dah kitab Faridatul Faraid ni ambil daripada kebun kitab, ambil daripada lauk kitab, kitab dia ni pada tempat rupa yang di tengah mata bandingannya, ataupun kitab dia ni seperti emas, kitab-kitab lain seperti perak. Manakala kita tahu dah kitab dia sebegitu rupa, lalu tu sebenar, sayugia, sangat patut benarlah dengan bahawa diluburkan, ditomokkan atas mendapat ini risalah, yakni atas kita belajar serta faham kitab ni. Manakala kita tahu dah kelebihan-kelebihan dia sebagaimana yang disebut tadi, patut benarlah bagi kitanya tomok atas mendapatkan dia. Kita kena lobo atas mendapatkan dia. Kita kena beli kitab dia. Ni tak beli. Ni kita nak beli kitab pun istikharah dulu. Nak beli ke tidak? Nak beli ke tidak? 5 riyal saja. Kalau kita jauh 2 riyal. Mahal rokok lagi pada kita. Tapi tak beli juga. Ni manakala kita tahu dah kelebihan kitab dia ni, dia kata poleklah, patut benarlah kita mendapatkan risalah ni. Apa risalah Faridah ni? Kerana molek bicara dia. Bukan setakat kita lobo atas dapatkan dia saja, dan diingatkan segala bicaranya. Bicara ini risalah. Ingat pada mana? Pada mata hati. Kena ingat bicaraan masalah-masalah yang terkandung di dalam hati, di dalam ini risalah. Kita kena ingat pada mata hati. Bukan setakat beli saja, tapi kena ingat pada bicara mata hati kita. Kena ingat di hati kita manakala kita belajar kitab dia ni. Bukan suruh beli saja, tapi belajar juga serta ingatkan di dalam hati kita. Dan patut bahawa moleklah bagi kita bahawa diangkatkan, sayugialah bagi kita bahawa diangkatkan risalah ini, angkat ke atas penganjangan kelebihan. Tu berhenti setakat tu. Kena akak kitab dia ni atas penganjangan kelebihan. Apa penganjangan kelebihan? Tengok qauluhu atas. Kalau kitab Rumi di bawah. Qauluhu penganjangan, takut kita tak faham. Apa maksud kena akak kitab dia ni atas penganjangan kelebihan? Qauluhu penganjangan iaitu penganjangan tempat yang dihiasi, dihantar atasnya atas tempat yang dihiasi, yang diletak atasnya atas tempat. Letak apa? Hantar apa?
seorang perempuan, sifat bagi perempuan tu diletakkan atas tempat yang dihiasi, yang dikahwinkan pada mula-mula diperjumpakan dia kan perempuan, diperjumpakan dengan suaminya, suami bagi perempuan, diperjumpakan di mana? Di hadapan orang ramai. Letak di sana. Letak di hadapan orang ramai. Itu penganjangan. Apa bahasa sini? Pelamin. Apa maknanya letak kitab dia ni atas pelamin kelebihan? Bermakna letak kitab dia ni di tempat-tempat yang mulia-mulia. Tempat-tempat hok molek-molek. Kerana penganjangan bukan sebarang orang boleh naik atas tu. Hanya pengantin lelaki dan perempuan yang duduk kibah 2 orang, 4 orang saja. Jarang-jarang jadi 5 orang naik atas pelamin tadi. Orang lain tak boleh. No way. Aku 5 seorang je. Ataupun aku 4 je. Aku, suami aku, jom kibah tu 2 orang. Tu je boleh duduk atas pelamin. Orang lain tak boleh. Kitab dia ni serupa tu. Letak di tempat yang mulia-mulia. Bukanlah pengarang kita menganjurkan supaya kita tadi tu maknanya manakala berkahwin kena buat penganjangan. Tidak, jangan salah faham. Ni nak ceritakan kita kena letak kitab agama ni letak di tempat mulia-mulia. Jangan letak di celah-celah buku majalah-majalah mangga gila-gila ataupun buat penanda buku dan sebagainya. Tidak layak kitab agama buat begitu. Kena ditinggi-tinggikan dia. Maknanya Al-Quran atas sekali. Hadis Nabi SAW, kitab-kitab hadis bawah sikit. Maknanya kalau aturan, maknanya kalau banyak kitab-kitab Al-Quran atas. Lepas daripada tu kitab-kitab hadis. Lepas daripada tu barulah kitab-kitab agama-agama yang lain. Nido. Kitab maknanya kitab agama pun duduk di celah-celah buku gila-gila, mangga dan sebagainya. Amat tidak patut sekali. Lalu tu dia kata, patutlah kita mengangkatkan kitab ni maknanya angkat ke atas penganjangan kelebihan. Letak atas tu. Kerana tempat tu tempat yang lebih, tempat yang molek, tempat yang mulia. Tapi jangan sesekali kita salah faham. Pengarang kita menganjurkan kepada kita supaya kita buat penganjangan, buat pelamin manakala bernikah. Tidak. Kerana yang tu haram. Bukan sunnah Nabi SAW. Tidak. Tapi sunnah Hindu tu lagu tu. Adat Hindu tu lagu tu kita buat tu. Lagipun kalau logik akal pun tak patut kita buat pelamin tadi. Kerana apa? Kita yang berkahwin tadi tu selama mana dah kita duduk bergewer dengan dia. Duduk WhatsApp dengan dia, duduk mesej-mesej dengan dia, tak tahu berapa ratus, berapa ribu dah habis duit kepada dia. Kita nak berkahwin tadi tu keluar duit pula. Nak boleh ke seorang isteri tadi tu? Tiba-tiba manakala kita ijab kabur dengan dia, pamer kepada orang pula. Tak tahulah kita tadi tu. Kalau kira akal tadi tu, kita banyak dah habis duit pada dia. Maknanya habis banyak dah duit, tiba-tiba kita pamerkan isteri kita tanpa bayaran maknanya. Tu, rugi kita. Daripada kita bergawe lagi maknanya habis dah duit banyak, naik-naik, pamer kepada orang free saja. Lihatlah isteri aku, lihatlah isteri aku, comel maknanya. Tu dari segi akal pun uduh dah kita tadi tu. Apatah lagi daripada pandangan syarak, apatah lagi daripada pandangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi pamer pada orang ramai isteri kita tadi, berhias dan sebagainya. Yang tu tak kena bercakap dah. Yang tu masing-masing kita lah. Kita belajar maknanya haram bagi perempuan tadi berlebih-lebihan pada berhias-hias dia tadi tu. Lagi pula pamer pula pada orang ramai. Tu tak cerdiknya kita maknanya. Lalu tu dia kata patut bahawa diangkatkan risalah ini ke atas penganjangan kelebihan, letak di tempat-tempat yang mulia, dan diperpegangkan dengan dia dengan ini risalah. Diperpegang maknanya kita pegang dalam hati kita, kita simpulkan dalam hati kita manakala kita belajar kitab Faridatul Faraid ni. Bukan setakat kita boleh baca, bukan setakat kita boleh tutur saja, hanya ingat di bibir lidah saja, tidak, tapi simpulkan segala masalah-masalah akidah yang kita akan belajar ni, simpul pegang di dalam hati kita. Wasammaituha Faridatul Faraidi fi ilmi aqaid,
dan hamba namakan dia kan ini risalah. Dan hamba yakni Syekh Ahmad lah, hamba letak nama akan dia akan ini risalah. Nama-nama letak-letak dengan faridatal faraidi pada bicara ilmu tauhid. Dia letak dalam nama kitab ni kitab Faridatul Faraid pada nak membicarakan ilmu akidah, ilmu segala ilmu akidah, ilmu simpulan-simpulan iman. Wa 'alallahi ta'ala a'tamidu wa min faidi fadlihi astamiddu. Dan atas Allah Subhanahu wa taala jualah maknanya, dan atas Allah taala yakni atas Allah taala sahajalah aku pengarang ni berpegang, yakni aku pengarang ni harap dengan hati aku, dan daripada limpah kurnia Allah taala dengan pemberian daripada Allah taala jualah aku menuntuti pertambahan, yakni aku mencari pertambahan pahala di akhirat kelak. Manakala aku tulis kitab ni, maknanya aku harap kepada Allah Subhanahu wa taala, aku minta limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kitab tulisan yang aku buat ni aku dapat pahala di akhirat kelak. Ini doa pengarang kita, harapan daripada pengarang kita Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu taala. Itu muqaddimah dia habis, muqaddimah kitab, muqaddimah pengarang. Bermula ilmu tauhid itu, insya-Allah barulah kita akan masuk mamadi asyarah, permulaan bagi ilmu kita, iaitu ilmu akidah. Bermula ilmu tauhid itu ialah ibarat daripada perhimpunan barang. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Habis mukaddimah malam ni.